cikgu-cikgu dan semua saudara-saudara kita yang dah meninggalkan kita. So mulakan. Okay, Fakrul boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Okay, Amin. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. So, hari ni, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk ni best. Tajuk ni best. Kalau faham, saya rasa tajuk ni korang rasa tajuk paling korang favourite korang lah ni. Okay, now so hari ni kita nak cerita mengenai apa? Kita nak cerita pasal pewarisan yang mengikut hukum Mendel lah. So, ada pewarisan ni ikut hukum Mendel, ada pewarisan ni tak ikut hukum Mendel. Okay, yang tak ikut hukum Mendel ada dua. Satu adalah codominance, satu lagi adalah penyakit jenterangkai seks. Codominance tu adalah jenis darah. Okay, now yang lain daripada tu dia ikut pewarisan Mendel. So kita akan belajar mengenai benda tu. Lepas tu kita nak tengok adalah macam mana kita nak tahu yang itu ikut hukum Mendel, mana satu yang tak ikut. Itu kita nak tentukan melalui adalah membina rajah kecukan. Okay, kalau kita sempat kita akan cerita pasal pedigree. Okay, pedigree ni macam salah silah keluarga tapi kita lebih kepada kita nak analisis orang tu sihat ataupun orang tu tak sihat. Okay, now. So, saya tengah semangat, saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahulah. Saya suka Jamboard ni satu je. Satu dia free. Satu lagi sebab dia boleh saya conteng. Canva pun saya suka. Tapi sebab Canva saya tak boleh conteng, so saya tak ambil yang itulah. Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak cerita first yang ini, cerita pasal kumpulan darah. Okay. Alright, so Assalamualaikum. Okay, now. So kita nak cerita hari ni mengenai kumpulan darah tau. So kumpulan darah ni dia tak mengikut hukum Mendel tau. Sebab tu kita kenali dia sebagai co-dominance. Kenapa kita panggil co? Co tu dua. Macam pilot, co-pilot. So, co-dominance ni kita nak merujuk kepada yang dominance tu ada dua. Okay, so co-dominance. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu macam mana korang boleh tulis cantik. Saya cuba tahu. Kita ada co-dominance. Okay, so maksudnya co-dominance ni, allele dominan ada dua. Dua-dua tak nak kalah. Iaitu kita ada allele A, satu lagi allele B. Now, Alhamdulillah. So, Idina masuk. Admit all, Ain pun masuk. Okay, now kita cerita kat sini dulu. Dalam apa-apa kes, kita ada allele dominan, dan juga kita ada allele resesif. Kenapa terconteng ni? Okay. Okay. So kita ada allele dominan, kita ada allele resesif. Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So pertama kita tengok allele resesif tak ada masalah. Allele resesif ni ada satu je. Disebabkan dia codominance, kita pakai konsep dia macam ni tau. I-O. Tu allele. Kalaulah allele dominan dia ada dua. Satu adalah I-A, satu lagi adalah I-B. Yang ini merujuk kepada resesif. Resesif ada satu je. Yang ini adalah dominan. Tapi dalam kes codominant, yang dominan ada dua. Resesif tak ada masalah. Resesif ni dia hanya menunjukkan ciri apabila dua-dua allele-nya adalah resesif. So senang kata, kalaulah orang darah O, okay, saya ambil satu tau, macam ni tau. Orang darah A, kalau orang darah A, contohnya orang darah A, macam saya darah apa? Saya darah A kot. Okay, saya katakanlah saya darah A, saya punya
Genotik darah sama ada homozygot. Kenapa saya kata homo? Sebab dua-dua adalah allele A. Itu homozygot. Ataupun satu lagi adalah heterozygot. Maksudnya satu adalah A, satu adalah O. Darah B pun sama. Darah B ada dua jenis. Satu adalah homo, satu adalah hetero. Boleh faham tak? Homo. Apa maksud homo? Korang faham homo tu apa? Apakah itu homo? Apakah itu homo? Homozygot tu sebenarnya merujuk kepada apa kat genotip dia? Sama. Yeah, dia punya dua allele-nya adalah sama. Disebabkan tadi darah O ni allele dia adalah daripada allele resesif. Kalau resesif ni saya suka tau, resesif tak pening. Sebab resesif ni kita tahu genotipnya ada satu jenis je. So genotipnya adalah homozygot. Okay, now yang ini ada satu case special. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai case kodominan. Kodominan. Sebab kita ada dua allele dominan yang dua-dua tak nak kalah. Maksudnya kalau kita belajar pasal allele, kan hari tu kita belajar ada satu allele dominan, ada satu allele recessive dan allele dominan ni akan menunjukkan cirinya. Okay, so kalau dia ada satu je dia boleh tunjukkan ciri dia. Tapi dalam kes ni kodominan, dua-dua tak nak kalah. So bila lah seseorang tu dapat allele untuk A, satu lagi untuk B, so kita dapat jenis darah tu adalah jenis darah AB. So yang ini adalah darah AB. Kemudian kita tengok kat sini, yang ini just refresh. Okay, kenapa kita panggil orang tu darah A? Sebab dekat luarnya ada tag name, okay, name tag, okay, ada name tag yang kita panggil dia sebagai antigen A. So darah A ada antigen A. Kalau darah B ada antigen B. Kalau darah AB ada antigen A dan B. Sebab tu orang yang darah AB dia boleh terima darah daripada semua kumpulan. Sebab dekat luar dia ada antigen untuk AB. Kalau darah O ni kesian. Dia tak boleh terima darah daripada kumpulan lain kerana dekat darah O dia langsung tak ada antigen AB. So senang kata darah kita ni boleh terima daripada darah orang lain, kumpulan darah yang lain sebab ada antigen. Okay. Darah O tak boleh terima darah daripada kumpulan lain sebab darah O tak ada antigen A dan B. Okay. Kalau darah AB pula, dia boleh terima darah disebabkan dekat luar dia ada antigen. Kita nak bayangkan macam ni. Ini darah AB. Dekat luar dia ada antigen A. Katakanlah ini antigen A. Ini antigen A. Lepas tu dia ada antigen B. Ini adalah darah AB. So disebabkan dia ada antigen dua-dua, dia boleh terima darah pada semua kumpulan. So yang ini saya tak nak cerita lebih, nanti saya cerita jauh sangat. So kesimpulannya, kenapa kita boleh terima darah daripada kumpulan lain disebabkan antigen. Tu je saya nak cerita. Saya tak nak cerita anti, nanti lagi jauh. So hari ni kita nak cerita pasal katakanlah saya darah A tadi kan. Lepas tu suami saya darah B. Boleh tak saya dapat anak darah O? Saya darah A, suami saya darah B. Anak saya, Amir tu darah O. Anak saya yang first, darah A kalau tak silap. Uzma darah B. So kalau Amir tu darah O, Amir tu anak saya tak? Saya darah A, suami saya darah B. Tiba-tiba Amir tu O. Amir tu anak saya tak? Ya. Ya, kenapa? Kenapa? Sebab saya punya genotip saya yang mana satu? Kalau saya genotip darah A, genotip saya yang mana satu? Yang homo atau hetero? Hetero. Yes, sebab kalau kita tengok dalam kes ni, katakanlah macam mana saya darah A boleh dapat anak darah O sebab genotip saya adalah hetero dan suami saya pun jenis dia adalah ini, hetero. So bila saya lukis katakanlah saya darah suami saya darah O. Saya buat macam ni Kalau saya buat macam ni, ini lelaki tau. Bodoh betul lah. So lelaki saya tulis kat sini darah B. Okay, so darah B genotipnya saya kata tulis kat sini
IA, sorry. Okay. Sini adalah IB, IO. Darah dia adalah darah B sebabnya allele B adalah dominan. Lepas tu katakan ini saya, ibu. Yang saya adalah darah A. Darah A saya tapi genotip darah A saya adalah hetero. So sini adalah IA, IO. Rulesnya sama tau. Yang dominance, A dominance berbanding O. So A letak depan. So kita hormat pada yang dominan. So saya tunjuk kat sini, ini kita panggil dia darah ni, ini fenotip. Yang saya lukis IA, IO ni, ini kita panggil dia sebagai genotip. Cara nak lukis yang betul kena pakai IA, IO sebab ini kita merujuk kepada co-dominance. Lepas tu dalam hukum Mendel, saya hukum Mendel kita ada cakap gamet hanya membawa satu allele. Ni masih lagi betul. Gamet hanya membawa satu allele. So kat sini adalah proses meiosis. Proses meiosis akan menghasilkan dua gamet. Satu adalah IB, satu lagi adalah IO. Dan yang ini pun sama, ini adalah IA, ini adalah IO. Katakanlah saya cuba lukis cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedaya upaya mencuba. Okay, right. Okay. Oh, jadi. Sekejap padam semua. Sekejap, sabar. Sekejap, Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ni bercita-cita untuk tulis cantik. B. I-O. Okay, harap-harap bolehlah jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Right. So, meiosis. Okay. Ini adalah, kita panggil dia adalah sebagai gamet tau. Ni gamet. So, dihasilkan gamet. Okay, apakah nama proses gamet jumpa gamet? Apakah nama proses gamet ni dating dengan gamet? Persenyawaan. Yes, bawah ni adalah proses persenyawaan. Okay, sadaqallahul azim lah. Okay, persenyawaan. Sini, kita dapat sini adalah IA, IB. Okay, lepas tu kita dapat pula belah sini adalah IO. Sekejap. Saya rasa saya susah nak lukis macam ni sebab dia pendek. Okay, katakanlah kalau awak dah dapat gamet ni kan, awak boleh guna satu cara, kita panggil dia adalah sebagai Punnett square. So Punnett square tu, saya buat macam ni tau Punnett square. Okay, satu, dua. Okay, ni adalah gamet. Sini gamet. Okay, so dekat sini saya ada IA. Sini adalah IO. Sini adalah IB. Sini adalah IO. So kita turunkan. Sini kita dapat A, kita dapat B. Sini adalah B, sini adalah O. Ini kita panggil dia sebagai Punnett square tau. Lepas tu sini kita ada A, sini kita ada O. And then sini kita ada O, sini pun kita ada O. Okay, soalan saya. Kalau IA, IB, ini darah jenis apa ni? Yang ni kan? Saya tunjuk ni kan? Ni IA, IB, ni darah jenis apa ni? Darah Darah A IB. ke? Ni codominance. Kalau IA, IB, codominance. Dua-dua tak nak kalah. So awak teka. Kalau satu dapat allele A, satu allele B, darah dia darah jenis apa? Darah AB. Yes, yang ini kita panggil dia sebagai darah AB. Inilah yang kita kata, kalau Syaz perasan, inilah yang tak mengikut hukum Mendel. Kalau ikut hukum Mendel, kita ada satu je yang dominan, kita ada satu je yang resesif. Tapi dalam kes ni, dominance kita ada dua. Lepas tu, dominan ni, dia dua-dua kuat. Dua-dua tak nak kalah. So, darah ni, kalau dia dapat satu adalah allele daripada A, allele daripada B. So, darah dia ni, jenis dia adalah darah AB. Ni darah AB. Okay. Now, kalaulah macam ni kan. Ini satu A, satu O. O resesif. So, awak teka, ni darah jenis apa ni? Kalau satu A, satu O ni darah jenis apa?
Darah A. Darah A. Yes, very good. Yang ini adalah darah A. Ini darah A. Darah A. Okey, kalau yang ni B, satu B, satu O ni darah jenis apa? Darah B. Yes, ini adalah darah B. Kalau OO, Darah O. darah O. Okey, soalan saya. Sekejap darah O. Okey, soalan saya. Kalaulah orang darah O, so kesimpulan dulu. Okey, so kesimpulannya jika seorang ibu dan ayah itu mempunyai darah B dan darah A, ini adalah darah A, which is dua-dua ni kita panggil dia sebagai heterozygote. Hetero ni maksudnya berbeza. Heterozygote, ini pun adalah heterozygote. So, dia boleh dapat anak ke barangkali dia nak dapat anak untuk daripada semua jenis adalah 25%, 25%. So basically nak dapatkan darah A ni 25%, 25%, ini 25%. Okay, so semua adalah 25%. Ini pun sama 25%, ini pun sama adalah 25%. Okey, so kesimpulan dia persenyawaannya, okey, yang ni tak payah, yang ini awak tulis macam ni tau, persenyawaan. So saya ajar awak satu tau. Yang ni awak kena lukis sendiri. Now, persenyawaan ada dua jenis tau. Sama ada awak panggil yang ini kita panggil sebagai Punnett square. This one yang saya buat kotak-kotak ni, ini saya panggil dia adalah sebagai Punnett square. Square dalam bahasa Melayu segi empat Punnett kan? Segi empat Punnett. Okey, so ini saya panggil dia adalah Punnett square. Kalau awak tak nak buat Punnett square, awak boleh buat yang biasa yang kita buat macam silang-silang tu. So basically you guys boleh buat biasa. Yang silang-silang tu boleh. Tapi disebabkan ruang saya tak cukup tadi, saya tak buat silang-silang. So persenyawaan awak boleh buat yang macam old school-nya ataupun awak buat Punnett square. Okay. So soalan saya, katakanlah seorang ibu tu darah O. Okay, seorang ibu tu darah O, bapa dia darah O. Boleh tak anak dia dapat darah A? Katakanlah tak, yes. So sebab tu kalaulah orang darah O, anak dia katakanlah paling senang, kalaulah mak ayah dia darah O, anak dia semua mesti darah O. Wajib. Kalau tiba-tiba ibu dan ayah tu darah O, suddenly dia dapat darah anak A, maybe tertukar dekat hospital. So boleh faham tak? Faham tak? Boleh Okay. Now, so kita teruskan. Right. So saya nak laju sikit ni. Saya minta maaf. Tapi boleh faham tak? Kenapa tadi soalan saya lagi sekali. Kenapakah kita kata faktor darah ABO ni dia tak mengikut hukum Mendel. Okay, kesimpulannya. Kumpulan darah ni tidak mengikut hukum Mendel ni kenapa? Saya kata kumpulan darah jenis ABO ni dia tak mengikut hukum Mendel. Kenapa saya kata dia tak mengikut hukum Mendel? Asal? Kodomen. Sebab yang allele dominannya ada dua. So itu yang kita kata dia tidak mengikut hukum Mendel. So this one, sinilah. So far sampai sini okey Tajuk ni sebenarnya saya fikir dah berapa hari tau, seminggu macam mana saya nak ajar sebab saya tak boleh ajar tunjuk nota je tau sebab dia macam maths tajuk ni sikit. So saya kena tunjuk dia cara dia macam mana. Okey. So ni tak ada masalah. Kita masuk kedua. Darah awak, korang pernah cek darah hari tu kan? Kalau katakanlah darah saya darah A+. Pernah tak korang cek darah kan tahun lepas? Budak kelas UPSI korang cek darah dengan Cikgu Laili kan? Ada tak cek darah? Korang punya darah A+. Ada tak? Macam B, B+. Ada. Ada tak? Korang tahu tak kalau kumpulan darah saya A+. Perasan tak? Belakang tu mesti ada plus. Yang cucuk, ya Allah, cek darah cucuk jadilah. Mesti lah cucuk, takkan pakai Helio pula. Kebaskan jadi, okey. So perasan tak jenis darah korang ada plus-plus kat belakang? Astaghfirullahaladzim, Amar. Tak apa Amar, saya pun lupa. Saya selalu confuse sama ada darah saya darah A atau darah B.
Yang tu tapi cukuplah sekali je saya cucuk. Tapi saya tahu saya adalah darah jenis hetero sebab anak saya memang ada yang AB, ada yang O. So itu semua anak saya. Okey, darah okey. Right. So kita nak tengok macam ni. So jenis darah dia ada plus kat tepi tu, itu adalah merujuk kepada faktor ratius. Now, faktor ratius ni tak ada masalah tau. Faktor ratius ni dia ikut hukum Mendel. So kenapa saya kata faktor ratius ni ikut hukum Mendel? Dia ikut hukum Mendel sebab sebabnya dalam ratius dia ada positif. Ratius positif ni adalah dominan, ratius negatif adalah resesif. So senang kata macam ni. Kalaulah kita kata macam ni kan, ini adalah ratius positif. Ratius positif fizikalnya, darahnya adalah positif. Macam mana orang tu ada ratius positif? Apabila darah dia ada satu allele dominan. So yang ini adalah allele dominan. H plus dominan. So dominan ni ada satu je, dia dah jadi ratius positif. Kalau ratius negatif, ini ratius negatif ni kita panggil ini adalah ciri resesif atau trait resesif. Kalau resesif, dua-dua dia mesti allele resesif. Which is dalam kes ni, ini yang kita panggil dia sebagai homozygote. Okay, kenapa kita kena tahu darah kita ni plus ke negatif? Okay, now darah kita kena tahu dia plus ataupun negatif sebabnya macam ni. Biasanya kalau ibu mengandung, dia akan cek darah dia tahu. Kenapa? Sebab kita nak tahu kalaulah ibu tu darah macam ni. Okay, saya ambil yang ni nota saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Now, faktor ratius ni bahayanya macam ni. Katakanlah ibu tu ratius negatif. Saya ambil ibu tu ratius negatif. Yang ni awak kena tahu tau. Dia tak ada dalam buku teks awak, tapi dia ada dalam DSKP. Maksudnya awak kena check, awak kena buat research. So saya terus terang kat awak. Senang kata, darah ni kalau dia berbeza ratius, dia akan menyebabkan darah tu bergumpal. So katakanlah ibu tu darahnya adalah ratius negatif. Nampak sini negatif. Dan bapa dia ni adalah positif. Anak tu ikut ratius bapa, iaitu anak tu adalah ratius positif. Okay, so bila berlakunya perbezaan ratius, dia akan menyebabkan alright, masalah melahirkan ada antigen ratius tu dia akan masuk ke baby. Senang kata, bila berlakunya perbezaan ratius, kesimpulannya, bila berlakunya perbezaan ratius, dia akan menghasilkan tindak balas. So bila dia menghasilkan tindak balas, dia akan menyebabkan anak yang pertama ni dia akan mengalami anemia. So ibu tu akan menghasilkan antibody. Okay, so senang kata anak tu akan mengalami anemia. Tapi masa anak pertama, so bayangkan ini anak yang pertama, anak dia first, ibu tu menghasilkan antibody. Tapi antibody dia sikit je tau. Dia tak menyebabkan anak tu kematian. So katakanlah ini anak dia yang first. Ibu dia hasilkan antibody. Tapi masa ni, antibody yang terhasil baru pregnancy yang pertama, antibody tu adalah rendah. So anak tu lahir selamat, tetapi anak tu ada anemia sikit je. Tapi katakanlah dia pregnant kali kedua. Kalau dia pregnant kali kedua, katakanlah bayangkan anak dia kali kedua, ibu tu dah ada antibody tau. So bila dia pregnant anak yang kedua, anak tu boleh mati. Kenapa saya kata anak tu boleh mati? Ibu tu ratius negatif, anak tu ratius positif. Anak pertama dia sihat disebabkan antibody dia rendah lagi. Anak kedua dia mati. Kenapa anak kedua dia boleh mati? Macam mana anak kedua dia boleh mati? Antibody Sebab? Antibody dia tinggi. Yes, sebab antibody dihasilkan dia dah cukup dan dia boleh menyebabkan banyak sel darah merah dalam anak tu boleh pecah dan boleh menyebabkan kematian. Okey, tapi kalau ibu mengandung ni jangan risau tau. Ibu yang mengandung ni kalaulah dikatakanlah dia ada perbezaan ratius, maksudnya ibu ni ratius negatif. So ibu ni, doktor akan suggest dia akan ambil satu suntikan, nama dia adalah immunoglobulin. Sekejap, saya dah terdelete kot nota ni. Saya delete lah. Nanti saya bagi satu ni. Nama dia adalah satu suntikan, namanya adalah immunoglobulin. Okey, suntikan ni untuk apa? Katakanlah ibu yang ratius negatif, doktor akan suntik dia
untuk menghalang badan ibu tu menghasilkan antibody. So basically, kalau badan tu tak menghasilkan antibody, so anak yang pertama tak akan kena anemia. Anak yang kedua pun tak akan kena anemia. Maksudnya dia tidak berlaku pergumpalan darah disebabkan darah yang berbeza. Okay, sebab tu saya bagi tahu sebenarnya kalau korang cek ibu mengandung, untuk saya suggest tahu ni. Kalaulah nanti kalau korang pregnant kan, siapa-siapa sebenarnya klinik kesihatan yang ada di kerajaan ni maksudnya dia menjaga ibu mengandung tu adalah sangat baik tau. Macam untuk awak rasa macam ada certain orang dia rasa adalah very time consuming. Biasanya untuk anak pertama, doktor atau nurse dia akan ambil darah. Dia nak check sama ada ibu tu ada HIV, dia nak check sama ada ibu tu adalah ada faktor rhesus negatif. Okey, sebab faktor rhesus negatif ni adalah ciri resesif. Tak ramai orang ada faktor rhesus negatif. Kebanyakan kita darah plus. Tak ada siapalah darah negatif. Kalau awak ada rhesus negatif tu bahaya sikit lah. Tetapi Melayu jarang. Selalunya adalah, kalau saya tak silap tahu, ikut kaum tau. Biasanya adalah India atau Caucasian. Caucasian ni adalah macam yang dekat, Caucasian ni macam Mexican people tahu tak? So itu adalah orang-orang yang biasa adalah rhesus negatif. Kita Melayu, kita jarang ada rhesus negatif. Okay, so kesimpulannya kalau faktor darah ni dia masih ikut hukum Mendel. Kenapa ikut hukum Mendel? Sebab kita nak cakap allele dominannya ada satu, allele resesifnya ada satu jenis, dan satu lagi allele dominan dia akan menunjukkan ciri dia. So basically katakanlah dia ada satu je plus, dia terus dapat positif. Nak menunjukkan allele resesif, dua-dua mesti negatif. So kesimpulannya kita nak cakap dekat sini, bahayanya jika ibu tu adalah rhesus negatif dan ayah tu adalah jenis rhesus positif tetapi jenis heterozygot. Kan ni? Macam ni kan? Ayah ni rhesus positif, ayah ni positif, tapi ayah ni dia punya genotip dia adalah hetero. Apakah yang dimaksud heterozygot? Maksudnya bapa tu sebenarnya tak ada simptom apa-apa. Dia positif, kalau kita cek darah dia pun dia positif. Tapi dalam gen dia, dia bawa allele negatif. So bila berlakunya persenawaan, kebarangkalian untuk dapat anak rhesus negatif tu adalah 50%. Tapi ada juga kes yang katakanlah saya kata ada satu kes yang ibu tu rhesus positif, anak tu rhesus positif, dia boleh dapat anak rhesus negatif. Boleh tak jadi macam tu? Katakanlah satu keadaan ibu tu rhesus positif, anak tu rhesus negatif. Boleh tak dapat anak yang rhesus negatif? Boleh tak? Saya tanya soalan lagi, saya tahu. Ibu rhesus positif. Okay, ibu rhesus positif. Ibu dan ayah lah. Ibu, bapa dan ayah rhesus positif. Tapi dia boleh dapat anak rhesus negatif. Boleh tak jadi macam ni? Boleh tak? Mak ayah dia rhesus positif tapi anak dia boleh dapat rhesus negatif. Boleh tak? Boleh. 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 Kenapa boleh? Sebab Sebab still ada. Walaupun yes. Okay. Now, very good. Rhesus positif ni, ingat. Rhesus positif ada dua jenis genotip. Saya tambah sini tau. Rhesus positif ni ada dua jenis genotip. Sama ada RH+, RH+. Kalau macam ni tak mungkin. Okay. Disebabkan ini ciri dominan. Okay. Ciri dominan ada dua jenis. Sama ada ini kita panggil sebagai homozygot. Tapi awak ingat rhesus positif ni adalah ciri dominan. Dia adalah trait dominan. Okay, so sama ada dia homozygot ataupun RH+, satu lagi RH negatif. Yang ni kita tak boleh buat apalah. Katakanlah ibu dan ayah tu adalah positif. Sekejap, saya tak ada space kat sini. Okay, so katakanlah saya ambilkan ibu dan ayah tu adalah RH macam ni. RH dominan plus RH negatif. Dua-dua adalah hetero tau ni. RH plus. Okay, sini adalah RH negatif. Maksudnya dia jenis yang ini. Dia jenis yang hetero. Hetero. So, bila hasilkan anak,
RH plus, RH negatif, sini adalah RH plus, sini adalah RH negatif. Disebabkan ruang tak cukup, saya ambil slide paling hujung sekali Okay, one more, sekejap saya tambah. Okay, saya ambil satu contoh yang paling senang macam ni tau. Katakanlah mak ayah tu adalah, saya lukis cantik-cantik untuk awak, lambat ni. Okay, katakanlah saya ambil ini Amar. Ini Amar kahwin dengan Mrs. Amar. Mrs. Amar. Okay, so Amar ni, saya tulis kat sini fenotipnya. Amar ni fizikalnya, fenotipnya adalah ratios positif. Saya tulis plus tau. Isteri Amar pun adalah ratios positif. Tetapi ratios positifnya, genotipnya adalah jenis hetero. Genotip. Okay. Saya tulis cantik-cantik. Genotipnya adalah jenis heterozygote. Tak payahlah ni Mariana ni pun. Okay, so bila dia hetero, dia adalah macam ni. RH positif, RH negatif. Sini pun sama, RH positif, ini adalah RH negatif. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai hetero. Heterozygote. Ini pun sama, adalah jenis heterozygote. So, lepas tu dia mengalami meiosis. Kalau meiosis tadi menghasilkan apa? Proses meiosis menghasilkan apa? Proses meiosis menghasilkan apa? Yes, proses meiosis menghasilkan gamet. So, ini adalah meiosis. So, meiosis ni akan hasilkan gamet. So, RH positif. Sini adalah RH negatif. Sini pun sama. RH positif. Sini adalah RH negatif. Okay, right. So yang ini je tak boleh. Saya padam nak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Yep. Okay, so gamet dia macam ni. Okay, saya guna cara yang biasa, bukan Punnett square tau. Alright, so saya buat slow-slow. Ini namanya adalah gamet. So proses gamet, jumpa gamet, kita panggil dia sebagai persenyawaan. So yang ini akan jumpa ni. Okay, back. Okay, so sini adalah RH positif, RH positif. This one pula RH positif, RH negatif. Okay, this one. Okay, ini awak kena respect yang dominan. So, RH, sekejap. Okay, RH positif, RH negatif. So, kat sini pula RH negatif, RH negatif. So, berapa peratuskah dia nak dapat anak yang kena ratios negatif? Berapa peratus? Kebarangkalian dia kat sini berapa peratus? 25. Yes, dia punya kebarangkaliannya 25%. So, senang kata, kalaulah dia menggunakan yang ini 25%. Yang ini semua, okay. Kalau sini positif, ratios dia positif ke negatif? Jenis darah dia yes, ini adalah ratios positif. Ratios positif. RH plus dengan negatif ni ratios positif ke negatif? Positif. Yes, very good. So, dua-dua ni, ini adalah ratios positif. Ini masih mengikut hukum Mendel. Kenapa saya kata ikut hukum Mendel? Sebab dalam hukum Mendel dia cakap, kalau ciri dominan dalam kes ni, positif ni adalah allele dominan. Ini adalah allele dominan. Allele dominan hanya boleh allele dominan boleh menunjukkan ciri dia hanya jika dia ada satu je. Okay.
Allele resesif pula, kita kata ratios negatif ni adalah allele resesif. Kenapa? Dia hanya menunjukkan ciri dia apabila dua-duanya adalah sebagai negatif. So kalau dua-dua ni negatif, kita panggil hetero atau homozygot? Heterozygot atau homozygot? Yes, ini kita kenali dia sebagai homozygot. So far sampai sini korang okey tak? Okay. Okey. So tadi kita kata, darah ada dua jenis. Okey. Antara darah ABO dengan darah ratios ni yang tadi kita dah belajar, kenapa kita kata darah ABO tu tidak mengikut hukum Mendel? Kenapa kita kata darah ABO tu tidak mengikut hukum Mendel? Kenapa darah Sebab dia ABO? ada dua alel dominan. Yes, sebab dia ada dua allele dominan. So allele dominan tu tak nak kalah. So dua-dua akan menunjukkan ciri dia. So far sampai sini okey tak? Okey tak? Saya rasa saya sampai thalassemia je ni. Saya rasa saya sampai thalassemia je. Tak sampai gen terangkai seks ni saya rasa. Okay, now thalassemia, korang hari tu tahun lepas sempat tak buat cek darah thalassemia? Tak. Tak? Semua tak pernah buat lagi Tak benar. Selalunya budak terketan buat tau. Korang tak buat tahun lepas? Yang dia cek darah, ada tak nurse datang dia cek darah? Nak tahu awak adalah jenis ada thalassemia ke tak? Tak ingat. Sempat isi borang je, tak sempat buat. Ya ke? Okey, nanti kalau korang nak kahwin, actually korang pergilah cek darah ni tau. Actually lelaki perempuan, sebenarnya kalau nak kahwin biasanya kita cek dua. Satu adalah HIV, satu lagi adalah thalassemia. So kenapa kita buat thalassemia adalah disebabkan macam ni tau. Peratus-peratus orang yang menghidap thalassemia di Malaysia ni makin lama makin meningkat. So ingat, dalam thalassemia ni dia ikut hukum Mendel. Dalam hukum Mendel kita ada allele dominan, kita ada allele resesif. Okay, now, so hari ni saya rasa saya sampai sini dulu tapi saya cerita kat awak pasal thalassemia. So, kita tengok kat sini. Thalassemia ni adalah disebabkan mula-mula apakah itu thalassemia? Thalassemia ni disebabkan oleh mutasi gen. Mutasi gen ni biasanya dia ada berlaku dalam genetik kita, gen kita. Tapi kita tak ada, kalau orang tu tak teruk, kita tak nampak dia punya simptom. So mutasi gen pada mana? Mutasi gen pada kromosom autosom. Iaitu kromosom nombor 11 ataupun nombor 16. So dia ada defect sikit, ada kerosakan sikit dekat kromosom autosom nombor 11 ataupun nombor 16. So now, apakah penyebab thalassemia? Apakah kesan jika berlakunya mutasi pada kromosom 11 hingga 16? Dia akan menyebabkan hemoglobin awak tak normal, seseorang itu tidak normal ataupun kekurangan hemoglobin ataupun saiz sel darah merah dia tak normal ataupun dia kecil. Saiznya adalah kecil. Dia menyebabkan sel darah merah tu tak ada hemoglobin ataupun hemoglobinnya tak normal. Okay, so apakah kesan jika hemoglobin dia tak normal? Apakah kesan jika orang yang menghidap thalassemia ni, kan kita kata thalassemia ni hemoglobin tak normal. Apa kesan kalau orang tu hemoglobin dia tak normal? Apa kesannya? Kata kat sini orang tu pucat tau. Pucat, cepat letih, sesak nafas. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Ni sebab Oksigen tak cukup. yes, adalah disebabkan kekurangan oksigen. Sebab kekurangan oksigen. So tu yang dia jadi pucat dan juga letih. Nah, kita tengok kat sini tau. Dalam thalassemia dia ikut hukum Mendel. Okay, so sini kita tak ada masalah, dia ikut hukum Mendel. Okay, now kita tengok kat sini. Dalam thalassemia, dalam buku teks awak dia tak tulis tau. Ini contoh tau. Sebab awak ingat allele ni adalah bentuk alternatif. So dalam kes ni saya pakai huruf T. Katakanlah kalau penghidap dua-dua tu adalah dia ada allele thalassemia. Saya pakai huruf TT tau. So katakanlah kalau dia dua-dua tu allele dia adalah thalassemia resesif, dia sakit, dia penghidap. So yang ini kita panggil dia sebagai thalassemia major. Thalassemia major apabila dua allele dia adalah dua-dua resesif. T kecil. Kalau thalassemia major ni kita boleh nampak dia terus sakit, terus pucat. So yang simptom-simptom ni ditunjukkan oleh orang thalassemia major. Yang bahayanya kenapa orang buat blood test adalah kita nak detect yang ini sebenarnya.
kita nak detect orang yang thalassemia minor. Orang yang thalassemia minor ni, senang kata orang yang thalassemia minor ni, dia tak ada simptom, dia tak ada pucat, dia tak ada letih, dia tak ada sesak nafas. Tetapi orang thalassemia minor ni, genotipnya jenis yang ini. T besar, T kecil. Dia jenis heterozygote. Contohnya katakanlah saya adalah thalassemia minor. Saya tak ada simptom, saya tak ada pucat, saya tak ada letih, saya tak ada sesak nafas. Kenapa? Sebab saya punya genotip ada satu allele yang sihat. Allele yang dominan. So saya sihat. Tapi masalahnya, saya ada allele resesif tu. Bahayanya, kalau saya kahwin dengan yang hetero juga, yang pembawa. Okay, so dalam kes ni, jenis genotip yang T besar, T kecil, kita kenal dia sebagai thalassemia minor. So thalassemia minor ni yang kita nak pergi check. Nurse datang sekolah, dia nak check berapa ramai yang thalassemia minor. Okay, right. Kenapa? Sebab thalassemia minor ni, lagi sekali saya cakap, dia sihat. Sebab dia ada satu allele yang normal. Satu adalah allele resesif. Sebab tu, thalassemia minor hanya boleh dapat dikesan melalui proses ujian darah. Dan yang ni korang tak sempat buat Sebab tu nurse datang, ujian darah. So, macam ni. Ni, dia pakai ujian darah. Okay. Dan thalassemia ni, pembawa ni, thalassemia minor ni, dia boleh jadi lelaki ataupun perempuan. So, tak kisah lelaki atau perempuan, dia boleh jadi pembawa. Okay, right. So, kesimpulannya tadi saya cakap, kalau orang tu ada dia ada thalassemia, penghidat thalassemia, dikenali sebagai apa? Kalau penghidat thalassemia, dia ada thalassemia, dia ada pucat, dia ada letih. Kita panggil dia sebagai thalassemia major atau thalassemia minor? Major. Major. Okey. Nah, kalau thalassemia major, dia punya allele genotipnya macam mana? Dua-dua allele-nya macam mana? Dominan atau resesif? Kalau kita nak sakit, nak kena thalassemia, dua-dua dia, kita punya allele tu mesti dominan ke atau resesif? Resesif. Yes, resesif. Okey. Nah, kalaulah katakanlah orang tu pembawa, kenapa kita panggil orang tu sebagai pembawa ataupun kita kenali dia sebagai thalassemia minor? Thalassemia minor ni boleh nampak simptom tak? Thalassemia minor ni boleh dapat simptom tak? Tak boleh. Tak boleh. Thalassemia minor ni kita kata macam saya kata minor. Saya tak ada simptom sebab saya punya genotip ada satu yang dominan, ada satu yang resesif. Saya rasa saya risau je budak-budak kat sini tak menjawab. Amsyah tak jawab kat sini kan. Ain tak jawab. Saya rasa macam dia punya feeling aja tajuk ni saya rasa macam ni agaknya cikgu matematik ajar awak kot. Krik. Tak tahu korang faham ke tidak ni kan. Dah lah kita ajar dengan rasa macam penuh perasaan dengan keyakinan kan. Tapi bila korang senyap tu saya dah terus rasa, betul ke ni kan? Alright, so saya buat satu-satu Katakanlah, tiba-tiba katakanlah saya tak nak lah, Amsyah lah saya ambil, Amsyah nak kahwin. Mrs. Amsyah pun, senang kata korang nak kahwin tapi korang tak buat blood test. Korang nak kahwin. Lepas tu kan masa kursus perkahwinan kena buat blood test. Sekali dia punya Mrs. Amsyah buat blood test, dia kata alamak, dia adalah thalassemia minor. Lepas tu Amsyah pun buat blood test, alamak, dia pun thalassemia minor. Okay, now kalau dua-dua Amsyah dengan Mrs. Amsyah, dia adalah thalassemia minor, sebenarnya korang bukanlah kita cakap tak boleh kahwin. Korang kena ikut sesi kaunseling. So sesi kaunseling, bayangkan saya ni adalah kaunselor. Katakanlah Amsyah jumpa saya dengan dia punya bakal isteri. Dua-dua adalah thalassemia minor. Okay. Dan biasanya kalau dua-dua adalah thalassemia minor, doktor akan buat sesi kaunseling. Sesi kaunseling, bayangkan ini sesi kaunseling. Katakanlah Amsyah, awak adalah thalassemia minor, katakanlah gitu. So saya lukislah sini Amsyah. Saya akan terangkan macam ni. Kalau orang tak belajar bio, saya rasa dia tak faham pun kan. Ni Amsyah. Sini kahwin dengan Mrs. Amsyah. Okey, Mrs. Amsyah. Saya tulis kat sini Mrs. Amsyah lah So, genotipnya adalah, saya tulis kat sini, genotip Amsyah adalah jenis, saya pakai sini tau. T besar, T kecil. Sini T besar, T kecil.
T besar, T kecil ni suka awak. Kalau Amsyar suka huruf A pun boleh pakai huruf A. Katakanlah Amsyar tak naklah cikgu tak naklah huruf T. Saya nak huruf A. Pun boleh, tak ada masalah. Saya tukar kat sini. Saya tulis kat sini adalah huruf A. A besar, A kecil. Sini adalah A besar, sini adalah A kecil. Cuma saya kena tulis dekat tepi sini, A besar adalah dominan. A kecil adalah resesif. Okey. So, katakanlah jadi macam ni. So, katakanlah saya buat sesi counselling. Saya kata saya akan cerita macam rajah pewarisan lah macam ni. So, dia buat macam ni. A besar. Sekejap A besar, A kecil. Sini pun sama. A besar, sini adalah A kecil. Okey, saya buat bulat. Saya buat bulat. Bulat. Saya buat bulat. Ini adalah meiosis. So, saya kata ini adalah gamet. Okay. So, proses persenyawaan. Persenyawaan. Okay. Okay. A. Right. So, sini pula. Hormat yang dominan. Huruf besar letak depan. Okay. Sini adalah. Sekejap Okay. Right. So, padam sikit. Saya bercita-cita hari ni nak lukis lawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Okay. So, padam sikit. Okay. Right. So, sini adalah A besar, A kecil. Sini adalah A kecil, A kecil. Okay. Now, so jom kita tengok. Kalau A besar ni dia normal ke talismia minor ke atau talismia major? Kalau duduk A ni. Dia adalah normal ataupun dia adalah talismia minor ataupun talismia major. Kalau duduk A ni. Yes, Alhamdulillah Amsyar faham, bagus Amsyar. Ini adalah normal, ini genotipnya. Fenotipnya saya tulis kat sini. Fenotipnya sini adalah normal. Kalau A besar, A kecil ni apa? Ini adalah A besar, A kecil ni apa? Dia ada satu A besar, satu A kecil. Ini thalassemia major ke mana? Yes, ini adalah thalassemia. Thalassemia minor. Thalassemia minor ni ada simptom tak? Ada simptom tak? Tak. Minor ni ada tak? So physical dia akan nampak normal. So dekat sini physical nampak normal walaupun dia ni physical nampak normal. Okey, thalassemia minor juga dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai apa? Pembawa. Thalassemia. Yes, very good. Thalassemia ni minor ni juga kita kenali dia sebagai pembawa. Apakah itu pembawa? Pembawa fizikal nampak normal. Okey. Kalau yang ni A besar A kecil tu? Ni apa ni? A besar A kecil ni apa? Yang ni apa? A kecil tu siapa tu? Amsyar. Yay, Manina jawab. Terima kasih, terharu. Yes, ini adalah thalassemia major. So, ini adalah thalassemia major. Thalassemia major. Okay, thalassemia major ni kita boleh nampak simptom tak? Ada simptom tak? Ada simptom tak? Ada ke tak ada? Dia boleh ada nampak simptom tak kalau dia major? Yes, dia ada simptom. So, apakah simptom dia? Apakah simptom dia? Yes, very good. Pucat lagi. Letih. Lepas tu satu lagi kalau dia berlaku kat budak, bayi tu baru lahir, sebenarnya dia boleh
sesak nafas, baby tu dalam masa 3 bulan, 2 bulan dia akan nampak sesak nafas, dan satu lagi dia ada perubahan pada bentuk tulang muka. Tulang muka. Okay. Now, kenapa? Sebab badan dia kurang oksigen. Bila badan dia kurang oksigen, bayi ni badan dia kurang oksigen, dia akan mengganggu pembentukan dia punya tulang. So, kita boleh nampak pembentukan tulang tu tak berlaku macam normal. So, katakanlah orang thalassemia major ni, macam mana kita nak tolong orang thalassemia major ni? Siapa tahu? Kalau dia thalassemia major, okay, hemoglobin dia tidak berfungsi. HB, hemoglobin dia tak normal. So, dia akan mengalami oksigen dia kurang ataupun dia tak ada oksigen sebenarnya. Oksigen dia tidak dapat, tiada bekalan oksigen. So, macam mana kita nak tolong orang yang thalassemia ni? Macam mana kita nak tolong orang yang kena thalassemia major? Tahu tak, kalau orang tu kena thalassemia major, macam mana dia nak survive? Macam mana dia nak hidup? Yes, dia kena melakukan pemindahan darah. Very good, Amsha. So, orang yang kena thalassemia major sampai sepanjang hidup dia, disebabkan hemoglobinnya tidak berfungsi. Maksudnya bila hemoglobin tu tidak berfungsi, kita nak bayangkan sel darah merah tu tak ada guna. So, sel darah merah untuk orang yang thalassemia major ni langsung tak berguna. Jadi, dia terpaksa melakukan pemindahan darah. So, sepanjang hidup dia kena melakukan pemindahan darah. Bila lakukan pemindahan darah tu 3 bulan sekali. Sebab sel darah merah tu jangka hayatnya antara 90 hari hingga 120 hari. So 3 bulan sekali sepanjang hidup dia kena melakukan pemindahan darah. Kenapa tadi saya kata kenapa orang yang thalassemia major ni kena melakukan pemindahan darah? Why? Kenapa dia kena melakukan pemindahan darah? Kenapa? Asal? Kenapa tadi kita kata kalau orang itu dia mengidap thalassemia major, dia kena melakukan pemindahan darah? Sebab apa? Asal? Sebab darah dia tak berfungsi. Very good. Kenapa darah dia boleh tak berfungsi? Kenapa sel darah dia tidak berfungsi? Yes, sebab darah dia tak ada oksigen disebabkan hemoglobinnya tak normal. Jadi katakanlah Amsha nak kahwin juga. Amsha tu pembawa. Okay, so kita kata Amsha ni pembawa nak kahwin dengan pembawa. Bukan kita tak bagi kahwin tau. Pembawa. Okey, bukan tak bagi kahwin, boleh kahwin kalau sanggup lautan api sanggup kurenangi kan, boleh. So biasanya katakanlah saya doktor, saya katalah macam ni, okey boleh je Cik Amsha nak kahwin dengan pasangan hati, tak ada masalah. Cuma, okey, katakanlah kalau Cik Amsha dapat anak, which is peratus dia adalah 25%, 25% ni. Okey, alright, kita kata yang menghidap thalassemia major. So Encik Amsha dan pasangan kena terima hakikat yang anak itu sepanjang hidupnya akan melakukan pemindahan darah. Okey, soalan saya. Boleh jadi tak Amsha kalau kahwin juga dengan dia punya pasangan cinta hati dia, anak dia semua boleh normal? Boleh jadi tak kalau Amsha kahwin, anak dia semua normal? Pembawa pun tak ada. Boleh tak jadi macam tu? Tak. Are you sure? Yeah. Kenapa? Dia ada satu statement tau Farah, tapi ini adalah risiko. Kenapa? Sebab dia dalam hukum Mendel kedua. Sebab persenyawaan gabungan gamet tu berlaku secara kita boleh tentukan tak? Katakanlah Amsha ada 4 orang anak. Kita kata Amsha 4 orang anak. 1 orang anak dia tu mesti kena thalassemia
major. Boleh tak? Boleh tak? Amsyah ada 4 orang anak. Awak boleh confirm ke? Anak dia yang satu tu yang 25% tu confirm mesti ada thalassemia major. Boleh tak? Persenyawaan tu ada satu statement. Yes, yes, very good. Saya ajar, apa hari tu kita bincang? Persenyawaan berlaku secara, kalau awak ada anak, hari tu yang penentuan jantina anak Farisha ada terang semalam. Penentuan jantina anak kan 50%, 50%. Tapi ada je orang dapat anak 10 orang, semua 10 orang tu anak dia lelaki. Ada je orang dapat anak 10 orang, 10 orang anak tu semua perempuan. Walaupun kita kata kebarangkalian itu adalah 50%, 50%, tapi ada satu lebih kuat, ada satu kuasa yang kita tak boleh nak kontrol. Kita kata persenyawaan berlaku secara, dia start huruf R. Persenyawaan berlaku. Secara rawak. Ya, terima kasih Jimmy. Okey. Persenyawaan berlaku secara rawak. Sebab tu saya kata ini adalah sesi kaunseling. Bila saya kata sesi kaunseling, saya akan, kalau doktor, sebenarnya kalau you guys tahu, doktor-doktor yang ada sebenarnya makin diorang belajar pasal ilmu perubatan, sebenarnya makin diorang tu lebih dekat kepada Tuhan. Sebab diorang sebenarnya, orang yang doktor ni, sebab dia tahu diorang lebih humble. Kenapa saya kata diorang humble? Diorang tahu macam mana diorang usaha. Ada satu benda yang diorang tak boleh, diorang usaha je, ada satu benda, maksudnya Tuhan tu ada kuasa lebih kuat daripada tu. Contohnya, saya, katakanlah saya jadi kaunseling untuk Amsyah dengan dia punya pasangan hati. Ya, betul, 25%. Tapi saya kena bagi tahu juga, Cik Amsyah dan pasangan, boleh jadi anak Cik Amsyah dengan pasangan semua jadi normal. Kenapa? Ada satu yang saya tak boleh cakap, benda ni berlaku, persenyawaan berlaku secara rawak. Which is yang ini kena bergantung pada Tuhan. Maksudnya Tuhan tu lah, kena doa lah. Tapi chancesnya adalah lebih tinggi. Berbanding kalau Cik Amsyah, maksudnya chances nak dapat anak normal adalah lebih tinggi jika Encik Amsyah kahwin pasangan dia dengan yang normal. Maksudnya katakanlah kita buat yang ni kan. Ni disebabkan korang tak ada dekat kelas kan. Katalah Amsyah, tiba-tiba lah Amsyah dia mendengar nasihat. Mak dia kata, janganlah Amsyah kahwin, kan nanti kesian ke anak tu. Amsyah pun dengan rasa sedih, Amsyah pun ikutlah cakap mak sebagai anak yang soleh kan. So Amsyah ni pembawa tadi kan, masih lagi Amsyah. Okay, so Amsyah dia kahwin dengan Mrs. ni sebab dia anak yang soleh kan, dia dengar cakap mak dia pula kan. Amsyah pembawa, Amsyah kita bagi huruf A kecil. Dia kahwin dengan Mrs. X, ini pilihan mak dia. Okay. Yang Mrs. X ni orang normal je. Dia tak ada sakit. So dia adalah A. So tapi bila saya lukis saya akan tulis sini. A besar adalah allele dominan. Okay, sekejap Sini adalah allele dominan. Okay. A kecil adalah allele recessive. Okay. So katalah Amsyah kahwin dengan pilihan hati dia. Ini adalah dia punya genotip. Okay, lepas tu proses meiosis. Okay. Right. Okay, so sini adalah A kecil. Okay. Kenapa tak jadi? Right. Okay, right. Saya padam dulu sekejap. Okay. Alright. Okay, so sini adalah A besar. Okay. Tapi disebabkan dia sama, okay, saya pangkas tau. Yang ni sebab dia sama je, saya pangkas ni. Saya pangkas. So, saya tak guna tau. So, katakanlah Amsyah kahwin dengan orang biasa kan. Ni dia dengar cakap mak dia kan. So, Amsyah akan dapat, okay, A besar dengan A besar. Sini hormat yang besar. A besar, A kecil. So, katakanlah kalau Amsyah kahwin dengan orang normal.
Apakah kebarangkalian Amsyar untuk dapat anak yang sakit? Ada tak? Amsyar boleh dapat anak yang sakit. Thalassemia major. Ada tak? Ada tak? Tak. Ya, bagus Amsyar faham. So kalau yang macam ni A besar, A kecil ni Amsyar ni apa? Satu A besar, A kecil ni apa? Ya, ini adalah pembawa. Pembawa ni juga dikenali sebagai apa? Thalassemia. Thalassemia minor. Kalau yang A besar ni, ini apa? Ini kita panggil adalah sebagai normal. So basically yang ini sepatutnya doktor datang tau. Tapi agaknya disebabkan awak COVID, doktor akan terangkan benda macam ni. Tetapi kalau budak kelas sains, sebenarnya budak kelas sains bila kita cerita pasal macam ni, korang boleh senang nak faham. Kadang hari tu, tahun sebelum ni, ada budak tu takut tau. Dia terus nangis-nangis jumpa saya. Kenapa? Saya tanya, kenapa awak nangis? Dia kata, saya nangis sebab saya kena thalassemia. Lepas tu saya cakap, saya tengoklah kat situ, doktor cakap awak thalassemia apa? Saya thalassemia minor. Saya cakap thalassemia minor ni, awak jangan risau, awak bukannya sakit. Cuma dalam awak punya gen, awak ada gen yang sakit resesif ni. Cuma hati-hati, besok sebelum awak serahkan hati awak pada orang tu, tanya dulu, awak pembawa ke normal? So kalau dia kata dia normal, okay, awak boleh carry on nak bagi hati awak kat orang tu. Kalau dia adalah pembawa juga sama dengan awak kena careful sebab sebabnya ada chances untuk dapat anak itu sebagai major. So ini yang kita kata, inilah kita panggil counselling genetik. So basically doktor akan terang mengenai ini. So saya kata, untuk penyakit thalassemia, dia mengikut hukum Mendel. Kenapakah saya kata untuk thalassemia ni dia mengikut hukum Mendel? Why? Dah habis dah sampai sini. So kenapa saya kata thalassemia ni ikut hukum Mendel? Kenapakah thalassemia ni saya kata ikut hukum Mendel? Warisan genetik. Okay, tak apa. Jom kita tengok kesimpulan kita belajar hari ni. Kita belajar hari ni adalah pasal pewarisan manusia. Okey. Now, sekejap Bismillah. Pewarisan manusia. Tajuk ni memang ni sikit. Dia macam matematik. So saya dapatlah memahami perasaan cikgu matematik awak. So, pewarisan manusia ni ada yang ikut hukum Mendel. Ada satu lagi tak ikut hukum Mendel. Tak ikut. Sekejap So ni tak ikut hukum Mendel. Tadi kita belajar ada 3 tau. Kita belajar adalah jenis darah factorious, jenis darah ABO dan satu lagi adalah thalassemia. So antara 3 ni mana satukah yang ikut hukum Mendel? Mana satukah yang ikut hukum Mendel? Saya ulang, kita ada 3. Hari ni kita belajar 3 pewarisan. Kita belajar factorious, satu lagi kita belajar pasal thalassemia dan satu lagi adalah darah ABO. Antara 3 ni, mana satukah yang ikut hukum Mendel? Ratios dan thalassemia. Yes, ratios dan juga factorious. Ratios dan juga thalassemia. Yang tak ikut Mendel yang mana? ABO. Yes, kumpulan darah ABO. Kumpulan darah ABO. Kenapa kita kata kumpulan darah ABO ni tak mengikut hukum Mendel? Asal kita kata kumpulan darah ni tak mengikut hukum Mendel, asal? Sebab ada 2 allele dominan. Yes, sebab dia ada 2 allele dominan. So keadaan ada 2 allele dominan ini dikenali sebagai apa? Dua-dua dominan kuat. So kita kata keadaan ini kita kenali sebagai apa? Kodomen.
Yes, kodominan. Ko, sekejap saya sabar kodominan. Saya sebenarnya tajuk ni saya berpeluh sikit tau. So, tapi saya tajuk ni buat saya insaf. Sebab saya baru feel macam mana lah cikgu matematik ajar awak. Okay, codominance. Okay, now saya buat refleksi kat sini sebab saya tahu kadang-kadang korang semua macam tak faham simpan dalam hati kan. So, kefahaman hari ni. Hari ini. Oh, sorry. Kefahaman. Refleksi saya tulis sini kefahaman hari ini tau. Kefahaman hari ini. PDPR hari ini PDPR hari ini. Okay. Sekejap sabar Korang sabar dengan cikgu. Saya terambil masa ni. Sorry. Antara 20 hingga 40%. Katakanlah sampai 40, sekejap 39%. Lepas tu bawah ni pula 40 hingga 49%. Sini pula saya ambil adalah antara, jadi kalau faham betul 50 hingga 69%. Bawah ni pula 70 sampai 80 sampai 79 lah. 79%. Tambah lagi satu. Bawah sekali adalah 80 hingga 100%. Saya suka sebenarnya ada pool ni sebab saya boleh terus tahu berapa orang yang faham. Kadang korang diam korang tak nak cakap. Okay, so hari punya refleksi pada hari ni, kita cerita pasal pewarisan. Awak boleh klik pool sekarang. Pewarisan, saya ulang lagi sekali, pewarisan kita ada 2 jenis. Pewarisan ni, hari ni kita tengok pewarisan ni ada yang ikut hukum Mendel. Okay, ada yang tak ikut hukum Mendel. Yang ikut hukum Mendel adalah faktor racial, thalassemia dan juga ciri somatik lain tau. Apa ni? Ciri somatik lain tau. Ciri somatik lain ni contohnya macam tinggi. Somatik lain. Okay. Cirinya contohnya macam ketinggian. Ataupun awak ada lesung pipit ke tidak? Lesung pipit dan juga jenis telinga. Dah hodoh dah tulisan. Yang tak ikut hukum Mendel, kita ada jenis kumpulan darah yang kita kenali dia sebagai codominance, dan hari ini kita tak sempat belajar, kita belajar minggu depan, adalah jenis penyakit yang kita panggil dia sebagai penyakit gen terangkai seks. Jenis penyakit gen terangkai seks ni maksudnya penyakit tu ada pada kromosom X. Okay, macam kita perempuan contohnya saya ambil sini hemofilia Hemofilia, kalau perempuan, perempuan adalah 2 H kecil. Kalau lelaki hemofilia, dia adalah H1 je H kecil Y. Senang kata lelaki ada 1 X. So kalau X tu sakit, lelaki tu sakit. Kalau perempuan pula, dia ada 2 X. So katakanlah kalau perempuan tu penyakit dia ada 1 tu adalah normal. Ini jangan relax je tau. Ini saya bagi intro untuk minggu depan. 1 ni dia normal. 1 ni dia resesif. Orang tu tak sakit, dia tak ada sakit hemofilia. Tetapi kita panggil dia sebagai pembawa. Tapi dalam kes penyakit gen terakai seks, pembawa hanya perempuan. Pembawa ni hanya untuk perempuan. Kalau lelaki, sama ada dia sakit, ini sakit, ataupun dia normal. So, itu adalah penyakit gen terangkai seks yang tak ikut hukum Mendel. So, Alhamdulillah, saya minta maaf. Nanti minta maaf dengan cikgu PJ awak. Alhamdulillah. So far hari ini, korang kalau buat pool tu jangan risau tau. Saya tak marah. So, Alhamdulillah, hari ni yang faham 50% ada 1 orang. Alhamdulillah, yang faham betul. Korang semua dah klik ke? Weh, baru 24 ni weh.
Macam mana korang nak klik pool, korang pergi tekan activities. Ada satu ni bahagian tu namanya activities. Yang ada 3 segi, 4 segi bulat. Tu, korang tekan situ. Lepas korang tekan, dia ada satu tu bahagian pool. So, korang tekan pool. So, bila korang tekan pool, korang masuk bahagian yang mana-mana. Dan satu lagi, pool ini adalah rahsia. So, saya tak tahu siapa pun yang tekan pool tu. So, tadi yang tekan pool ni baru ada 31 orang. Dalam ni kita ada 40 lebih. So, kalau boleh korang tekan pool ni semua. So, therefore saya tahu siapa yang faham, siapa yang tak faham. So, kita ada 33 orang. So far okay ke? Pening tak? So, saya tak ada homework hari ni. So, minggu ni tak ada homework. Cuma kalau korang rajin, korang salin balik nota. Ni, buat nota sendiri lukisan tu. Kalau rasa dah faham photographic memories, tak payahlah buat. So yang ini adalah optional. So, optional kalau you guys rasa, kalau cadangan saya sangat menggalakkan korang tulis balik. Tapi saya tak nak paksa. Kenapa saya tak nak paksa? Sebab saya rasa korang dah 17 tahun. Korang dah boleh tahu mana yang betul, mana yang elok, mana tak elok. Saya rasa paksa ni tak bawa kita pergi mana-mana. Tapi kalau saya boleh wujudkan kesedaran pada awak, kalau cara belajar yang bagus, sebenarnya korang kena tulis nota. Kalau tak faham, maksudnya bila cikgu ajar, lepas tu korang cuba salin balik apa yang korang faham dan korang boleh pergi. Okay, tapi kalau boleh, saya nak korang buat atas kefahaman awak. Contohnya kalau saya bayangkan macam shooting, maybe dia ada photographic memories. So basically shooting, dia tak buat macam ni pun dia boleh faham. So dia bergantung pada diri awak. Ada macam saya budak sederhana tau. So kalau macam saya, kalau cikgu saya atau lecturer saya dah terang macam ni, saya kena tulis balik, ikut balik, keluarkan balik apa yang saya faham. So yang ini saya pulangkan pada awak. Kalau awak nak menambahkan kefahaman awak, cadangan saya tulis nota ni semua. Kalau awak rasa awak ada photographic memories dan awak tak perlukan tulis nota ni semua, korang tak perlu tulis buat nota ni. Saya cuma nak ajar kalau boleh, saya doakan supaya korang ada kesedaran sendirilah. Okay, wow. Okay, so Alhamdulillah. So, ikut kat sini, tahniah kita ada 36 orang yang sudi mengundi. So, dekat sini, yang kata susah sikit nak faham, okay, 40% ni ada 2 orang kawan awak rasa susah nak faham. 50% tu boleh faham, 70 hingga 79% 18 orang. Lepas tu kita ada 80 hingga 100% yang faham ni, yang vote tu ada 11 orang. So itu sahaja, terima kasih. So do you have any question? Tak ada. Apa-apa? Tak ada. Alright, so boleh. Okay, so kita boleh bersurai sebab sorry tau, minta maaf. Korang ada PJ. PJ pakai apa? GM PJ GM Tak. Okay. Alright. So bye semua. Bye. Saya ambil masa cikgu. Sekejap. Saya ambil masa PJ awak tau. Sorry tau. Terima kasih cikgu. semua. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih, cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih Adam. Cikgu. Thank you Terima kasih, Razi, cikgu. Razi. Thank you Kira. Thank you Terima kasih, Zarfan. cikgu. Terima kasih Widan. Thank you Zarfan. Idam. Bye. Okay, bye. Okay, semoga forever aja Lukman. Okay, bye everybody. Bye. Okay, dah saya off Okay, Alhamdulillah. Saya okay tak? Saya okay. Saya okay tak, Sai? Sarfan dah habis. Stop